Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Kenaikan harga euro membuat percubaan untuk menolak harga melebihi 1.1000 gagal berbuat demikian. Euro telah terlebih beli pada akhir-akhir ini dan pada masa ini tiada syarat untuk pertumbuhan selanjutnya, terutama selepas keterangan Jerome Powell kepada Kongres. Pengerusi Fed menjelaskan bahawa perlu untuk menjeda kenaikan kadar pada bulan Jun, tetapi beliau menjangkakan dua lagi kadar kenaikan pada masa hadapan. Nampaknya inflasi masih bergerak di Amerika Syarikat dan di beberapa negara lain. Maka dengan sebab itulah mengapa kadar faedah akan dinaikkan lagi. Oleh itu, kebimbangan mengenai perbezaan yang serius antara dasar monetary Fed dan bank pusat lain telah reda, membawa kepada penurunan permintaan terhadap aset berisiko termasuk euro dan pound British. Pada satu ketika, pound meningkat ke paras tertinggi hampir satu bulan, tetapi kemudian pemain pasaran telah mengunci keuntungan secara besar-besaran daripada aliran menaik yang telah berkembang sejak awal Jun. Semalam Bank of England menaikkan kadar faedah utamanya sebanyak 0,5 mata peratusan kepada 5% dan menyemak semula ramalan pertumbuhannya. Kini pasaran menjangkakan kadar itu akan memuncak di 6.25% menjelang akhir tahun. Namun pound tidak mendapat banyak manfaat daripada berita ini kerana senario ini telah pun dinilai oleh pasaran. Maka dengan itu pound kembali tertekan. Kita tidak boleh mengatakan bahawa aliran menaik telah dibatalkan sepenuhnya, tetapi apa yang berkemungkinan adalah mata wang sterling mungkin akan berdagang dalam saluran sisi buat masa ini. Dari segi makroekonomi, UK telah mengeluarkan data jurnal runcit yang meningkat sebanyak 0.3% pada bulan Mei pada asas bulanan dan jatuh sebanyak 2.1% tahun ke tahun. Pada hari Jumaat, pedagang akan memberikan perhatian terhadap ucapan Christine Lagarde. Presiden ECB berkemungkinan besar akan mengesahkan hasrat pengawal selia untuk menaikkan lagi kadar faedah untuk memerangi inflasi. Lebih banyak laporan akan datang hari ini di zon euro. Data PMI pembuatan dan perkhidmatan untuk Jun dan PMI komposit akan diterbitkan. Walaupun sektor perkhidmatan berkemungkinan kekal aktif, sektor perkilangan diramalkan merosot lantas memberikan tekanan yang lebih kepada mata wang Eropah. Pada separuh kedua hari ini, Amerika Syarikat akan melaporkan keadaan sektor pembuatan dan perkhidmatannya. Jika dilihat, ia akan kekal kukuh, ini akan membolehkan PMI komposit kekal melebihi paras 50. Selain itu, pegawai Fed dan ECB akan membuat kenyataan hari ini dengan mengesahkan pendirian agresif mereka terhadap dasar monetary. Sekarang mari kita bincangkan prospek teknikal untuk pasangan teknikal euro-dolar pada carta 1 jam. Pasangan mata wang itu gagal melepasi tahap 1.1010 semalam dan membuat pembetulan. Peluang pembelian dilihat di kawasan 1.0911 selepas penurunan dan false breakout. Sasaran seterusnya untuk kenaikan harga dilihat pada 1.0961 di mana purata bergerak terletak. Penembusan dan ujian semula menurun mungkin membawa harga kembali ke tahap tinggi 1.1010. Kemudian euro boleh memasuki saluran sisi. Penjualan boleh dibuka di pullback dari 1.1010 dengan kemungkinan akan membuat pembetulan 25 sehingga ke 30 pips. Jika harga gagal untuk bersatu di 1.0961, anda boleh menjual dengan sasaran penurunan iaitu di 1.0930 dengan mengambil kira kemungkinan penembusan di 1.0911. Sekiranya kenaikan dilihat kuat di tahap ini, pasaran tersebut akan menetap di bawahnya. Ujian semula julat ini boleh mencetuskan pembetulan yang lebih mendalam dalam euro sehingga 1.0862. Pembelian boleh dibuka pada tahap ini selepas rebound dengan mengambil kira pembetulan 30 hingga ke 35 pips. Bagi pound British, ia tersekat dalam saluran sisi antara 1.2692 dan 1.2813. Data PMI yang kukuh di UK akan membawa harga sehingga 1.2692. Pulse breakout-nya akan berfungsi sebagai isyarat beli. Kemudian pasangan wang itu berkemungkinan meningkat sehingga 1.2753 di mana penurunan harga mungkin menegaskan kekuatan mereka. Pulse breakout di 1.2753 akan menjana isyarat jual dengan pullback ke 1.2692. Penembusan di julat ini akan meletakkan lebih banyak tekanan jualan pada pasangan sehingga akan membawanya ke 1.2625.
Pembelian boleh dibuka di pullback dengan kemungkinan pembetulan 35 sehingga ke 40 pips. Jika penurunan harga tidak menunjukkan aktiviti di 1.2753, harga mungkin menetap di atas jualan ini pada separuh kedua hari ini, terutamanya jika data PMI Amerika Syarikat ternyata lebih lemah daripada yang dijangkakan. Dalam kes ini kita dapat dilihat boleh membeli pada pasangan itu dengan menjangkakan kenaikan sehingga 1.2813. Seandainya terdapat rebound, anda boleh menjual pasangan tersebut dengan mengambil pembetulan 30 sehingga ke 35 pips. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.